Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi menonton Agenda Awani bersama saya Zulfikri Yusof, dan itu tadi video klip sedutan daripada video klip daripada Imam Muda Ashraf dengan lagu Umi yang dulu pernah dinyanyikan oleh saudara Haddad Alwi dan kini dinyanyikan semula oleh Imam Muda Ashraf dan tampil dengan album barunya pada hari ini, dan saya akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Dan hari ini sebenarnya kita nak bercerita bagaimana penceritaan ataupun dakwah ataupun bagaimana kita bercerita mengenai muzik-muzik Islamik mampu bertahan dan juga perlu disesuaikan dengan keperluan dan cita rasa pada hari ini. Saya bersama dengan Hafiz Hamidun di studio hari ini. Terima kasih Hafiz kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Saya kalau bercerita mengenai dulu kita selalu kata album nasyid, kita selalu kata mengenai album-album ketuhanan dan sebagainya. Dan kalau dilihat daripada fakta, album terlaris di Malaysia masih lagi kekal milik Raihan dengan puji-pujian pada angka 1.5 juta. Hafiz sendiri pun mencatatkan kejayaan pada tahun lepas. Kalau dilihat kepada album Zikir Terapi contohnya menjadi album yang paling laris dijual pada angka 80,000. Satu catatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan keperluan masyarakat hari ini yang lebih kepada muat turun iTunes dan sebagainya. Jadi Hafiz rasa bagaimana kita melihat perkembangan dan juga kita melihat kelainan kemahuan permintaan terhadap industri muzik khususnya yang berteraskan Islamik dan ketuhanan ini, Hafiz? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Pada saya, apabila kita bercerita tentang muzik ini kita kena anggap sebagai satu seni. Tidak kiralah muzik itu genrenya pop atau rock atau nasyid atau pelbagai lagi jenis-jenis muzik yang baru muncul sekarang. Tapi saya lihat apabila kita melihat pada sudut pasaran muzik ketuhanan dan sebagainya, tidak ada masalah untuk masyarakat kita menerima sebab inilah budaya kita. Apabila kita sebut tentang kesenian seperti yang saya katakan tadi, muzik kalau kita anggap sebagai satu seni, jadi dia akan berkait rapat dengan budaya. Kalau budaya masyarakat setempat, budaya masyarakat kita masih lagi mengamalkan tata susila serta pegangan dan juga ajaran yang bersesuaian dengan muzik yang kita ketengahkan, jadi saya rasa tak ada masalah untuk mendapat sambutan. Bukan saja dari album-album seperti Zikir Terapi dan juga album artis ketuhanan religi yang lain, tapi sekiranya lagu tersebut ada unsur-unsur budaya yang kita pegang dan rapat dengan kita, pasti tak ada masalah sebenarnya untuk menerja. Dan bagaimana kita melihat hari ini dalam yang kita bercerita album religi atau lagu-lagu muzik ketuhanan ini, kita memerlukan sesuatu pendekatan yang berani. Kerana kita lihat kalau dahulu pada tahun 1997 kejayaan Raihan itu diukur kepada kelainan muziknya. Dan Hafiz sendiri apabila muncul dengan Zikir Terapi, bagaimana saya rasakan bahawa itu satu keberanian juga dengan arrangement muzik yang begitu berbeza, keluar daripada kepemimpinan ataupun irama-irama nasyid atau irama Islamik yang konvensional. Jadi sebagai pengkarya, tanggungjawab kita pada hari ini bukan sekadar untuk menyampaikan mesej ketuhanan ataupun mesej Islamik, tetapi perlu disesuaikan dengan kemahuan dan juga kehendak hari ini. Jadi mungkin formula itu kalau dapat dikongsikan Zikir Terapi contohnya, bagaimana itu kita dapat lihat? Pada saya, kita kena ambil satu pendekatan yang kita katakan kembali kepada asas, back to basic. Sebab apabila kita lihat apabila terlalu banyak inovasi kepada salah satu muzik pun, adakah masyarakat dah mula boleh menerima inovasi yang kita lakukan tersebut? Kalau contoh kita kata sekiranya lagu-lagu rock kemudian diinovasikan dengan dengan cambahan genre-genre yang lain dan sebagainya pun, orang yang peminat muzik rock pun mungkin tak akan dapat apa yang mereka. Jadi sama juga dengan muzik nasyid, asasnya tetap sama. Pada saya, apabila kita bercerita tentang muzik nasyid, muzik ketuhanan, bukan kepada melodi yang kita dengar, bukan pada muzik yang kita mainkan, tapi sebenarnya pada yang pertama sekali mesej yang disampaikan tu akan memberikan tiga perkara, iaitu akidah, aspek akidah, yang kedua dari segi aspek iman, dan yang ketiga dari segi aspek akhlak. Sekiranya satu lagu pop sekalipun disampaikan dengan cara yang berakhlak, mesejnya ada juga menyentuh soal-soal akidah, soal iman, jadi ia boleh kita anggap sebagai satu konsep ketuhanan. Dan saya nak bersama dengan Imam Muda Ashraf, baru dilancarkan albumnya, dan dahulunya seorang imam muda, sering terbabit dengan ceramah motivasi dan sering terbabit dengan dalam bentuk-bentuk program-program ilmiah agama dan sebagainya, tapi hari ini merakamkan sebuah album. Jadi Assalamualaikum Imam Muda Ashraf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ramai yang bertanya, apabila muncul dengan album dan sebagainya ni, mungkin adakah ini satu strategi baru kalau kita bercerita dalam pendekatan dakwah pada hari ini? Dan adakah bagaimana mempelbagaikan sebagai pendakwah pada hari ini keperluan untuk mempelbagaikan bakat, mempelbagaikan pendekatan untuk sampai kepada masyarakat adalah sesuatu yang perlu difikirkan oleh pendakwah pada hari ini, Imam Muda? Ya, sebenarnya memang kita akuilah kita apabila melalui zaman yang berbeza, kita perlu melakukan pembaharuan ataupun mempelbagaikan. Kita bukan memperbaharui yang lama, tetapi kita mempelbagaikan, menambahkan lagi alternatif-alternatif lain yang difikirkan sesuai untuk masyarakat. Jadi dengan kemunculan lagu-lagu ni, dia bukannya saya berulang kali saya tidak mengatakan ini adalah tujuan dakwah, ini adalah satu cara berdakwah, tidak. Tetapi kita lebih katakan ia badal. Badal ni bermaksud satu alternatif, satu bahan yang mana kita tanpa perlu kita mengkritik, menghina ataupun mencela program-program yang tanpa kita datangkan sendiri, sesuatu yang boleh digunakan sebagai menggantikan apa yang kita katakan sebagai yang tidak boleh tersebut. Apabila kita cerita mengenai pemikiran album Rahmatan Alamin ini, bagaimana saudara Ashraf sendiri memandang bahawa untuk keluar daripada imej Imam Muda itu dan juga masuk kepada sesuatu yang baru, dan mungkin bagaimana respon ataupun penerimaan itu nanti difikirkan kemudian dengan kemunculan album ini? Sebenarnya memang perkara ni agak lama berbincang, berfikir berbulan-bulan. Rakaman dah habis lama dah. Tapi kita berfikir ni sebab saya bukanlah mahu merubah kepada imej yang baru. Saya lebih berminat, lebih suka untuk dikekalkan imej yang lama. Cumanya imej yang lama itu kita pelbagaikan dengan bentuk gaya-gaya yang berbeza. Itu saja. Tak adalah nak jadi imam, nak tukar jadi penyanyi. Tak fikir macam itulah. Dan bagaimana akhirnya nanti kita bercerita mengenai penyampaian mesej yang perlu dipelbagaikan caranya, kerana hari ini macam Imam Muda sendiri pun terlibat dengan pelbagai media sosial dan pengikutnya mencecah angka jutaan, dan ini sudah pasti kita mahu melihat bahawa untuk mendekati orang muda atau mendekati masyarakat yang lebih luas ini, kepelbagaian medium penyampaian mesej kebaikan ini perlu dipelbagaikan dan kita perlu lebih kreatif dalam aspek itu. Bagaimana daripada pengalaman dan juga mungkin sedikit sebanyak perancangan untuk masa hadapan untuk dalam kita bercerita dan penyampaian mesej dakwah ni? Okey, baik. Sebenarnya kita mempunyai target tertentu. Bagi lagu, ada target untuk orang yang meminati lagu. Kita tidak mengajak orang yang meminati Quran, mendampingi dengan masjid untuk jom kembali ke arah lagu. Tidak. Tapi kita ingin mengajak masyarakat-masyarakat yang masih lagi kuat dengan budaya hiburannya, supaya dia beralih satu langkah yang baru ke arah hiburan yang mana menceritakan sesuatu yang benar, sesuatu yang bersifat keimanan, ketuhanan. Dalam masa yang sama, perlahan-lahan langkah itu berjalan sehinggalah dia memilih sesuatu yang dia rasa menenang, memberikan ketenangan yang abadi pada dia. Saya rasa pendekatan muzik, pendekatan yang dibawa oleh penasyid-penasyid ni satu perkembangan yang baik untuk suasana di Malaysia, bagi saya lah. Okey, terima kasih Imam Muda kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni pada malam ini. Semoga mendapat respon yang lebih baik lagi di masa terdekat ini. Terima kasih. Saudara Hafiz, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ni kita nak cerita mungkin cabaran bagi pengkarya seperti Hafiz sendiri. Kerana sudah pasti kita mengharapkan ramai lagi rakan-rakan kita turut sama dengan kita. Sebab kita tak mampu nak bergerak sendirian. Kita perlu juga sistem sokongan ataupun rakan-rakan yang lain supaya dapat menyuburkan ataupun meriahkan lagi mesej dan perjuangan dakwah melalui muzik ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita berjumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Hafiz Hamiduddin masih lagi bersama kita dalam agenda awal ni pada malam ini. Saya bertanyakan mengenai
sebagai pengkarya muzik khususnya dalam genre religi dan juga membawakan mesej-mesej ketuhanan, sudah pasti kita nak ramai lagi yang bersama dengan kita. Dan dalam masa sama untuk mendapat tempat dan juga dapat masuk ke golongan yang kita mahukan itu, dalam kelompok yang banyak itu, sudah pasti kita perlu ada sikit sebanyak formula, mencari mengenal pasti minat, mengenal pasti kemampuan muzik kita bagaimana, cabarannya itu bagaimana. Mungkin adakah formula-formula tertentu yang dibuat pada hari? Saya lihat apa yang saya buat sebelum ni pun kita tidaklah kata terlalu yakin tanpa membuat sebarang kajian, tanpa buat survey, tanpa mengikut pasaran muzik semasa dan sebagainya. Itu semua kita buat. Jadi cabaran dia yang pertama ialah untuk meneka jalur muzik manakah yang akhirnya mendapat respon yang banyak. Kita kata kita tak mungkin satu album akan diminati oleh semua golongan daripada muda sampai ke tua, tapi kita tahu ada golongan-golongan tertentu dan golongan sasar itulah yang perlu kita perhatikan, kita fokuskan, dan kekuatan kita melalui medium sosial di mana letaknya susun letak mereka di persekitaran usia ataupun topografi di mana lokasi mereka tinggal dan sebagainya, itu perlu kita ambil kira. Jadi kebanyakan peminat-peminat muzik sebegini saya rasa berada di mana-mana. Dan apabila tidak adil untuk kita katakan orang di bandar tak minat muzik religi, orang bandar cuma minat muzik-muzik semasa, itu pandangan yang langsung saya tolak. Sebab pada saya apabila kita katakan adanya peminat-peminat di bandar lah akhirnya yang akan menyebabkan mudahnya muzik sebegini tersebar luas. Sebab di bandar kita ada para pelajar, kita ada student, kita ada mereka yang berhijrah, mereka yang datang dari kampung, datang ke kota untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian apa mereka balik, jadi dia akan berlaku satu kitaran yang sempurna. Jadi apabila mengatakan tentang cabaran itu di mana sebenarnya, cabaran dia ialah tak lain tak bukan mengenal pasti golongan yang tepat dan akhirnya memberikan produk yang tepat untuk mereka. Dan dalam arti kata lain, mesej-mesej religi ini perlu dilakukan ataupun dihasilkan untuk pasaran yang inklusif untuk semua, tiada pasaran eksklusif tertentu sahaja. Dan saya menarik sekali kalau melihat kepada Hafiz berinteraksi di media sosial contohnya. Bagaimana ini media sosial memudahkan kita mendekati dan juga menebat cita rasa masyarakat pada hari ini dalam penghasilan muzik. Kerana karya muzik yang bagus, karya mesej yang bagus boleh dilakukan. Akan tetapi ia belum tentu dapat sampai kepada golongan yang kita mahukan. Dan hari ini dengan ada YouTube, bagaimana kita melihat perkongsian zikir itu cukup banyak sekali pada hari ini. Bagaimana interaksi di Twitter, bagaimana perkara itu dihebahkan melalui grup-grup yang tertentu pula di Facebook dan juga di Twitter. Ini sebenarnya memudahkan dan juga menguatkan gerakan dan juga cara, kalau dalam bahasa konvensional, pemasaran muzik itu pada hari ini. Saya rasa kaedah viral tidak ada masalah. Biarlah orang bercakap tentang album, biarlah orang berkata imam muda menyanyi, biarlah orang kata zikir tapi dengan muzik, dengan video klip yang kita kata popular, fashion dan sebagainya. Biar orang bercakap, sebab apabila ada percakapan tu, jadi akhirnya dia akan melihat kepada produk itu sendiri. Jangan lihat pada persekitaran, jangan melihat pada luaran. Dan sebenarnya apabila medium sosial telah memberikan langkah dan pintu kepada banyak kes-kes sebelum ni. Contoh kata artis-artis yang popular di YouTube kemudian akhirnya berjaya mencipta karier dalam bidang seni. Dan sama juga kita tak terlepas. Ada orang kata kenapa perlu kita eksklusifkan muzik nasyid, muzik ketuhanan hanya untuk orang-orang yang bertudung, hanya untuk orang-orang yang duduk di masjid dan sebagainya. Pada semua orang nak dengar. Semua orang perlu dengar dan tidak ada orang yang akan kata tidak kepada perkara-perkara positif. Sebab terutamanya di Malaysia, kita kata Malaysia dan juga negara-negara sekitar, majoriti kita ialah masyarakat Melayu ataupun mungkin bukan saja golongan Melayu untuk berbahasa Melayu, tetapi juga turut meliputi komuniti Islam. Dan akhirnya masyarakat yang bukan Islam juga berkongsi cita rasa yang sama. Sebab album Zikir Terapi seperti contoh juga dibeli oleh mereka yang bukan beragama Islam. Pekedai-pekedai kita juga
juga kebanyakan daripada pekedai-pekedai kita di bandar-bandar khususnya pekedai-pekedai berbangsa bukan Melayu dan Melayu juga turut sama-sama memberikan sokongan kepada aspek penjualan, kepada aspek menyampaikan mesej dan sebagainya. Jadi ialah satu perkembangan yang bagus. Tadi Hafiz menyebut bagaimana mesej macam zikir dan sebagainya, tapi dengan pendekatan yang popular, satu perkara yang mungkin kalau dahulu kita tidak keluar daripada kepompong itu, mungkin kita ingat zikir perlu dibuat sebegini saja, tapi dengan muzik, dengan cara yang budaya popular dan sebagainya, mungkin ada yang cakap-cakap yang skeptikal dan sebagainya. Untuk keluar daripada kepompong itu, bagaimana itu dilakukan? Pastinya kita perlu buat satu penjelasan yang ini adalah satu medium. Pada saya, apabila kita bercerita tentang agama, kita tidak patut jadikan agama itu sebagai alasan untuk kita tidak membuat satu kebaikan. Ada orang menjadikan agama sebagai alasan, contohnya beliau tak pandai, contoh kata baca Al-Quran, jadi tak nak baca Al-Quran. Itu adalah satu perkara yang sia-sia dan satu tindakan yang tidak tepat. Contoh kata, kalau anda tidak pandai baca Quran, tapi kita boleh banyak alternatif. Kita boleh dengar baca Quran pun akan mendapat ibadat. Aplikasi pun banyak. Aplikasi, handphone, kadang-kadang kita kata sekarang di smartphone, download saja apps tapi tak pernah buka. Semata-mata nak jadikan, ada orang sekarang ni yang lebih menyayat hati, menjadikan golongan ustaz, imam dan sebagainya hanya digunakan masa bila? Satu masa nak kahwin, kemudian masa nak halau hantu, ada sihir-sihir, itu je fungsi. Kita kata ini adalah persepsi yang salah. Masyarakat perlu lihat agama ini sebagai cara hidup dan agama tak akan melarang kita untuk buat pekerjaan harian. Agama ni adalah satu perkara yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita suka muzik, jadikan muzik itu sebagai cara untuk kita selimuti diri kita dengan dan itu dilakukan juga oleh pengkarya, itu juga dilakukan oleh pendakwah pada hari ini. Kalau dilihat kepada mungkin kerana perkataan populariti itu terlampau popular, tapi itulah sebenarnya menerangkan kepada populariti. Seorang pendakwah perlu popular. Dan ramai pendakwah-pendakwah di YouTube dan sebagainya. Tak payah kita namakan. Terlalu ramai. Apabila mereka ada, sebab matlamat misi mereka ialah menyampaikan dakwah. Jadi jika mereka tidak popular, masa mungkin siri-siri ceramah mereka ditonton dan masyarakat dekat terus dengan perkara itu. Itu lebih penting kepada aspek kebaikan dan sebagainya. Hafiz, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Seronok borak dengan Hafiz. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam agenda awal ni selepas ini. Kuat. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Hafiz, kalau orang bercerita mengenai album religi, album yang berunsurkan Islamik dan juga ketuhanan ini, ada satu trend yang bermusim. Bagaimana kita melihat aspek itu? Kerana saya mungkin tak menganggapnya bermusim, tetapi kita melihat impaknya itu mungkin bermusim. Tapi daripada aspek lain, pengikutnya masih ada, masih banyak. Pengkaryanya masih lagi ada, sentiasa berterusan. Hafiz mungkin datang daripada tahun 1990-an dulu, tapi kekal sampai pada hari ini untuk meneruskan. Dan mungkin ada pelapis-pelapis baru. Bagaimana kita melihat dalam genre ini, bagaimana kita melihat kesinambungannya itu dan juga perjuangannya itu sampai mana? Bercerita tentang musim, sebenarnya muzik religi ialah relevan untuk setiap masa pun. Cuma evolusi yang berlaku tu itu kalau kita katakan sebagai musim ialah apa yang masyarakat semasa sedang terima. Dan tidak ada sebenarnya istilah muzik nasyid atau muzik ketuhanan hanya sesuai pada bulan Ramadan tertentu, bulan Ramadan sebagainya. Sebab kalau kita ikutkan betul dalam satu tahun pun ada pelbagai event-event Islamik. Maulid Rasul, awal Muharram, Isra Mi'raj, Ramadan, puasa, raya haji, kemudian sambung balik kenduri kahwin. Semua perlukan muzik-muzik begini dan selawat dan sebagainya. Jadi untuk mengekalkan momentum penerimaan masyarakat itu perlu ada satu strategi yang lengkap juga. Apabila kita melihat mahu tampil secara komersial, mahu tampil secara popular, mahu tampil secara mainstream. Jadi pendekatan yang digunakan juga harus mainstream. Kita tak patut juga mengenepikan aspek-aspek yang lain. Untuk memastikan muzik ini diterima kepada masyarakat, perlu ada strategi-strategi pemasaran. Sebab ini adalah merupakan salah satu percaturan juga. Sekiranya kalau kita rasa kita hasilkan album untuk bukan untuk golongan umum dan sebagainya, jadi sia-sialah usaha tu. Jadi sebab
akhirnya produk ini akan berada di kedai dalam rak yang sama dengan artis tempatan luar negara, artis yang mungkin dikenali atau artis yang dari rancangan reality dan sebagainya. Persaingan tu adalah sangat kuat. Jadi bagaimana kita perlu mengekalkan momentum itu ialah memastikan bahawa pemasaran, kaedah serta sokongan yang diberikan kepada peminat tetap dijaga melalui kandungan-kandungan yang berkualiti. Penghasilan kandungan dan sebagainya itu perkara yang menjadi titik berat dan itu yang memastikan bahawa suatu perkara itu relevan dan sebagainya. Dan kalau dilihat pada hari ini bentuk pemasaran atau bentuk medium penjualan pelbagai. Muat turun iTunes menjadi satu pasaran baru dan itu pun saya rasa cukup tinggi juga pencapaian oleh kalau dilihat kepada zikir terapi dan sebagainya. Bagaimana Hafiz melihat kepada 5 tahun kebelakangan ini? Bagaimana Mahir Zain, satu contoh yang klasik, seorang yang berasal daripada barat, daripada Sweden dan sebagainya, tapi penerimaannya di rantau Asia Tenggara cukup hebat sekali. Bagaimana muzik tanpa muzik itu adalah tanpa sempadan dan sebagainya. Bagaimana kita melihat bahawa ini pun kita boleh lakukan sama. Kalau kita bercerita pasal industri di Malaysia, kita boleh lakukannya sendiri. Bagaimana pandangan Hafiz dan pengalaman sendiri? Pandangan Zul tadi betul dan saya juga sebenarnya mendapat beberapa pandangan lain dari artis-artis khususnya artis nasyid antarabangsa. Kalau tadi Zul memetik nama Mahir Zain, jadi juga saya mendapat beberapa respon dari artis-artis lain seperti Sami Yusof dan juga mereka yang terlibat secara langsung di luar Asia Tenggara, mereka memang mengatakan bahawa Asia Tenggara ialah sebenarnya penentu citarasa muzik dunia. Ini fakta ini dipersetujui oleh ramai apabila kita lihat apabila ada satu-satu muzik yang bagus, yang berkualiti dan boleh diterima ramai, selalunya hitnya tu akan berada di Asia Tenggara. Mungkin faktor dia ialah kepelbagaian citarasa masyarakat kita. Kita bukan eksklusif kepada satu jenis muzik semata-mata. Contoh kata di Indonesia, mereka ada 200 juta masyarakat. Bagaimana selera mereka bakal menentukan juga selera muzik luar. Sama juga apa yang berlaku di Malaysia. Kalau kita lihat muzik K-pop, mereka juga mensasarkan sasaran mereka ialah Asia Tenggara sebab adanya Malaysia, Indonesia, Singapura sebagai pembeli yang sangat kuat. Kemudian juga negara-negara lain yang seperti Thailand dan sebagainya. Jadi sekiranya sesuatu cabang muzik itu boleh berjaya di Asia Tenggara, kemungkinan besar mereka juga boleh berjaya di luar negara kerana telah pun terbukti testimoni dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat faktor bahasa di tempat-tempat lain mungkin akan membataskan pergerakan sesuatu album tu untuk bergerak dengan lebih Asia Tenggara lebih senang menerima dan juga bersedia dengan perubahan dan sebagainya. Saya mungkin ada 2 minit atau 1 minit setengah lagi. 1 minit lagi. Hafiz, bagaimana Hafiz melihat diri Hafiz untuk 10 tahun akan datang dengan membawa genre muzik yang sebegini? Apakah tanda arah ataupun matlamatnya dalam jangka masa 10 tahun akan datang bagaimana? Apabila kita bercerita tentang muzik, tak ada had masa. Yang seboleh-bolehnya kita harapkan apa yang kita buat pada hari ini akan menjadi satu sejarah, satu legenda sampai 100-200 tahun akan datang. Tapi apabila kita bercerita tentang perancangan, 10 tahun dari sekarang saya melihat medium pemasaran, medium kita menyampaikan muzik, saluran kita perlu pelbagai, perlu lebih inovatif dan boleh bersaing bukan hanya di peringkat negara kita saja tapi turut mencakupi peringkat antarabangsa. Pasarannya global, tidak perlu kita menghasilkan satu perkara untuk negara kita saja. Terima kasih Hafiz kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Anda boleh teruskan berinteraksi bersama kami di astroawani.com ataupun di Facebook, Twitter Astro Awani ataupun di YouTube sendiri untuk menyaksikan ulangan ini semula ataupun boleh terus berinteraksi bersama Hafiz juga di Twitter dan juga Instagram dan sebagainya. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih Hafiz. Thank you very much. Okay.